Dan pada jam 1.19 pagi, kira-kira beberapa minit selepas daripada itu, seseorang yang berada dalam kokpit dalam tempat memandu kapal terbang itu telah menghantar mesej suara ke menara kawalan. Ini semua kita tahu. Mengatakan selamat malam dan good night. Dia kata selamat malam, alright, semua okey, tak ada masalah, selamat malam. Tak ada masalah apa. Dan pada saat itulah, beberapa minit selepas ucapan yang terakhir itu, di titik Igari, dia telah berpusing menghala ke barat pada jam 1.31 pagi. Kalau kita tengok kembali, titik di mana berlaku pertukaran kedudukan perjalanan itu atau Igari itu adalah titik di mana di hujung kawalan radar negara kita. Radar bagi sebuah pesawat terbang dan juga sebelum masuk kepada kawalan radar Vietnam. Dia kapal terbang ni bila dia bergerak daripada Kuala Lumpur, masih dalam kawalan radar Malaysia, hujung-hujung begitu dia akan sampai kepada kawalan radar orang lain pula, negara lain. Maka dia masuklah kawalan radar negara orang lain. Tetapi titik di mana dia berpatah balik ini adalah di hujung radar Malaysia dan sebelum masuk radar orang lain, di satu kawasan yang orang tak kisah. Semacam begitulah dalam bahasa mudah yang saya boleh sebut kepada tuan-tuan sekalian. Ia terus bergerak ke kanan, ke sebelah barat, sehingga sampai kepada beberapa poin lagi di selatan Phuket, di titik yang dipanggil Gival, Egret, berhampiran dengan selatan India, seterusnya hilang begitu sahaja. Itu yang diberitahu kepada kita, yang digambarkan kepada kita bahawa hilang begitu sahaja. Dan apabila sehari atau 2 hari lepas pada itu, maka kita diberitahu dalam radar pihak tentera kita memang ada nampak sebuah pesawat, satu objek dalam radar ini yang telah berpusing. Tiba-tiba daripada jalan asal begini, tiba-tiba berpusing. Tetapi tidak dibuat tindakan apa-apa oleh pihak tentera. Selepas 2 hari mereka cek dalam rekod, rupanya ada rupanya. Maknanya pada saat kejadian itu berlaku pada jam 1.31 pagi, kita tidak tahu apa yang berlaku kepada radar itu. Ada orang tengok ke tidak? Dalam keadaan biasa, apa yang kita mahu ialah kita mempunyai radar tentera yang dipanggil sebagai primary radar ini, yang melihat keseluruhan ruang angkasa dalam negara kita ini, ada ke tidak sebuah pesawat asing yang masuk. Macam mana kita nak tahu ada pesawat asing atau tidak? Tentulah radar primary Angkatan Tentera ini perlu mempunyai maklumat mengenai perjalanan pesawat biasa. Diberitahu oleh DCA, Jabatan Penerbangan Awam, diberitahu oleh MAS dan sebagainya, ini jalan penerbangan kami pada waktu sekian. Dan sepatutnya apabila dikesan di sana ada sesuatu yang luar kebiasaan, maka tindakan perlu dibuat. Apa tindakan yang kita jangka? Yang pertama, perlulah pihak keselamatan ini menghubungi Jabatan Penerbangan Awam. Mereka cek, ini ada tiba-tiba sebuah pesawat, mula-mula nampak ke utara, tiba-tiba berpatah. Pesawat siapa ni? Itu soalan dia. Tak boleh jawab soalan ni, kami akan hantar jet pejuang kita. Yang paling hampir adalah di Gong Kedak, Pasir Putih, tempat diletakkan pesawat-pesawat Sukhoi daripada Rusia. Tak cukup di Gong Kedak, kita ada lagi di Kuantan, base Angkatan Tentera Udara. Ada jet di situ, standby. Boleh naik lagi, pergi tengok.
atau cuba menghubungi pesawat itu. Dia antara pesawat-pesawat yang berada di udara ni dia boleh berhubung. Dia tak ada nombor, tetapi dia boleh berhubung dengan sistem komunikasi dia. Dia kena tanya, sila perkenalkan diri tuan-tuan dalam pesawat ini. Dia kena tanya begitu, dalam bahasa mudah lah. Tak boleh beritahu, kami akan tembak, contohnya. Manalah kita tahu, tiba-tiba pesawat daripada negara atas ke mana, datang nak cuba masuk dalam negara kita. Apa kita nak buat? Kita tengok saja. Tentulah tidak, tuan-tuan. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, selepas itu kita tidak tahu apa yang berlaku. Dari hari ke hari, maka kita diberitahu bahawa pesawat ini kemungkinan terbang sama ada ke utara atau ke selatan. Ke utara boleh sampai ke Kazakhstan, ke selatan boleh sampai ke selatan Lautan Hindi. Sehinggalah kali terakhir maklumat sidang akhbar yang terbesar yang diberi oleh kerajaan kita menyatakan bahawa pesawat ini telah mengakhiri perjalanannya di Lautan Hindi. Maka tentulah dalam kepala kita ini banyak persoalan-persoalan. Saya cuba untuk membuat soalan-soalan ini untuk perhatian kepada tuan-tuan. Sebab kita ceramah, tuan-tuan tak boleh tanya soalan. Saya tanya soalan. Soalan yang pertama, apakah sebabnya sebuah pesawat ini berpatah balik? Ini yang paling asas. Kenapa tiba-tiba dia nak pergi ke Beijing, tiba-tiba berpatah balik? Bagi sebuah kapal terbang, hanya ada beberapa sebab khusus sahaja kapal terbang ini akan berpatah balik. Yang pertama, dia tidak akan berpatah balik kecuali ada masalah dengan kapal terbang ini. Kalau tak ada masalah apa-apa, dia akan terus sampai ke Beijing. Minyak cukup, ada ekstra lagi minyak, ada tambahan lagi minyak. Tetapi dalam protokol bagi pemandu kapal terbang ini, kalau ada masalah, yang pertama dia mesti report, memaklumkan kepada menara kawalan atau Air Traffic Control, ATC. Dia kena maklum, kapal terbang kami ada masalah. Apa-apa saja masalah lah. Sila bagi advice, mungkin nak mendarat dia terdekat di Kota Baru ataupun di Kuala Terengganu. Kalau tak sempat di Kota Baru, mungkin di Kuala Terengganu. Ataupun bagaimana. Jadi ini ada cara dia, ada protokol dia. Tetapi kita diberitahu pada jam 1.19 pagi, kapal terbang ini mengatakan tidak ada masalah, selamat malam. Dan rekod dalam sistem maklumat kesihatan kapal terbang ini, kapal terbang pun ada maklumat kesihatan dia, menyatakan kapal terbang ini sihat pada jam 1.07 pagi, sihat, tak ada masalah apa. Dan inilah yang menjadi tanda tanya kita. Sehingga kini jawapan kepada persoalan ini tidak kita perolehi. Cara nak memperolehi jawapan ini adalah satu saja pada peringkat ini, iaitu dengan kita menjumpai kotak hitam dan kita buat kajian terhadap kotak hitam. Ada dua perkara dalam kotak hitam ini. Yang pertama ialah maklumat mengenai penerbangan. Bagaimana kedudukan enjinnya, minyaknya bagaimana, perjalanannya bagaimana. Ini maklumat dalam kotak hitam ada. Yang kedua ialah yang paling penting, antara yang terpenting ialah rakaman sebarang perbualan di dalam kokpit, dalam tempat bawa kapal terbang ini, direkodkan dalam kotak hitam. Kalau berdeheng pun ada rekod. Kalau suka gelak-gelak pun ada rekod. Kalau ada sebarang ancaman, ada orang arah, "Mung kena buat begini, tak buat begini aku tembak muka, tembak kepala," pun ada rekod dalam kotak hitam ini. Inilah yang kita nak tahu, bahawa apabila sebuah kapal terbang biasa, penumpang ini berpatah balik, pada perkiraan penganalisis penerbangan ada dua sebab saja. Yang pertama, kapal terbang ini ada masalah teknikal dia,
enjin dia rosak ke, ada electrical problem ke, sistem komunikasi dia masalah ke, ataupun satu lagi kerana dipaksa. Kerana ada unsur tekanan yang diberikan oleh pihak tertentu sehingga menyebabkan pesawat ini terpaksa berpatah balik. Yang pertama, itu soalan pertama.